Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Aiman Najmuddin bin Jaidi daripada kumpulan 1, dan saya ditugaskan untuk menerangkan serba sedikit apa itu input devices dan apa itu output devices. Baik, input ni ialah satu perkakasan atau peranti yang digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data serta memberi arahan kepada komputer. Output ni pula perkakasan digunakan oleh pengguna untuk memaparkan hasil proses iaitu maklumat daripada komputer. Okey. Jadi perbezaan dia ialah peranti input digunakan untuk menghantar data ke dalam komputer, sementara peranti output ni ialah untuk mengambil data keluar daripada komputer. Input, output. In masuk, output ialah keluar. Itu untuk kita memudahkan lah. Untuk kita memudahkan apa itu input dan apa itu output. Jadi nak tahu apa bezanya, kita kena jelaskan lagi perbezaan dia. Ialah contoh dia, peranti input ialah papan kekunci, keyboard. Dan contohnya peranti output ialah monitor ataupun display, tak kisahlah, komputer ke dan sebagainya. Contohnya kita nak type sesuatu, kita nak buat assignment, kita nak type tajuk contohnya apa tajuk dia, berkenaan tentang HCI contohnya apa, dia akan keluar dekat display tu, dekat komputer tu. Itu ialah output. Apa yang kita type tu ialah input, apa yang keluar tu ialah output. Jadi itu saja saya serahkan kepada rakan satu kumpulan saya untuk sambung topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tulud bin Abdullah, nombor matrik 058624 daripada kumpulan 1. Baiklah, apa yang saya faham berkenaan dengan industri 4.0 ini ialah hal ini mengenai sistem cyber dan fizikal yang menghubungkan dunia digital dengan sistem dengan manusia, contohnya melalui internet. Secara dasarnya revolusi industri 4.0 ini dirangka untuk dihasilkan, dicipta oleh kerana untuk menggalakkan pembangunan produk dan perkhidmatan, contohnya menggalakkan pengeluaran produk dan menambahkan inovatif terhadap produk dan sebagainya. Dan kelebihan revolusi yang keempat ini ialah banyak kelebihannya. Di antaranya meningkatkan, seperti tadi, meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos operasi. Seterusnya meningkatkan hasil, macam tadilah, meningkatkan hasil pengeluaran. Seterusnya dapat meningkatkan pengeluaran hasil. Kita dapat mendapat lebih keuntungan dengan, contohnya sebab kita tidak membayar pekerja, kita membuat robot untuk bekerja, yang mana robot ini tidak memerlukan gaji untuk dibayar. Seterusnya cabaran revolusi industri ini ialah ianya meningkatkan daya saing di antara kemajuan teknologi, dan selain itu mungkin memberi kesan yang kuat teruk kepada manusia dalam bidang pekerjaan pada masa akan datang. Dan saya rasa itu saja. Sebelum itu terdapat elemen-elemen yang
terhasil daripada revolusi 4.0 ini. Contohnya penggunaan robot, peningkatan security, cyber security, virtual reality, dan banyak lagi lah. Dan perkara ini berkait rapat dengan sektor ekonomi, perdagangan dan semua, dan banyak lagi. Saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Afrina binti Muhammad Razi, nombor matrik 057895. Antara contoh input device IR 4.0 adalah Smart Door Lock atau dikenali sebagai kunci pintu digital. Fungsi Smart Door Lock adalah kunci yang boleh digunakan untuk mencipta sistem keselamatan yang praktikal dan cekap di rumah dan bangunan lain. Sistem keselamatan ini bukan sahaja praktikal tetapi juga mempunyai kualiti keselamatan yang maksimum. Alat yang biasanya digunakan untuk membuka dan menutup pintu adalah kunci dan ia sering dianggap kurang praktikal, manakala kunci Smart Door Lock tidak memerlukan kunci. Sebaliknya, alat untuk membuka kunci Smart Door Lock adalah dengan menggunakan kata laluan. Kita boleh mengawal dan menukar kata laluan melalui peranti telefon pintar di mana-mana dan pada bila-bila masa. Smart Door Lock juga sesuai jika kita mempunyai rakan yang sering melawat atau jika kita perlu memberi akses masuk kepada penjaga untuk ibu bapa yang sudah tua. Kita tidak perlu lagi menyorokkan kunci di bawah bunga atau tikar lantai kerana boleh memberikan nombor PIN kepada mereka dan kita boleh mengubahnya kemudian. Atau dengan kunci pintar, berikan mereka akses dari jarak jauh melalui aplikasi kunci pintar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adik Nuruddin bin Zaidi, nombor matrik 058818. Jadi saya akan menjawab persoalan nombor 4, iaitu berkaitan dengan contoh output device IR 4.0. Jadi salah satu contohnya ialah simulasi digital. Simulasi digital ini berfungsi sebagai peranti keluaran, iaitu output, yang menjadi tempat untuk mengeluarkan hasil proses yang dijalankan oleh komputer sebagai medium maklumat telekomunikasi. Seterusnya juga, simulasi digital ini dapat meramalkan projek yang kita buat dengan memaparkan visual. Jadi dengan ini, ianya membantu untuk mengetahui pelbagai kesan semasa kita menjalankan suatu projek tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Ilman bin Muhammad Tahimi, nombor matrik 057916. Baiklah, ini saya akan bercakap tentang bagaimanakah input dapat membantu golongan OKU. Okey. Di antara input yang dipilih adalah Smart Door Lock. Okey, bagaimanakah Smart Door Lock membantu golongan OKU? Di mana dekat Smart Door Lock ni terdapat pengimbas cap jari, iaitu ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil fingerprint. Jadinya golongan OKU yang mempunyai masalah dari segi penglihatan, maka dia orang tak perlu untuk tercari-cari button ataupun kunci bagi membuka pintu. Just hanya letakkan cap jari, maka pintu akan terbuka dengan sendirinya. Jadi sasaran untuk Smart Door Lock ni adalah bagi golongan OKU yang kurang dari segi penglihatan. Okey, baiklah, bagi output pula, antara output yang dipilih adalah simulasi digital. Okey, bagaimanakah simulasi digital ni dapat membantu golongan OKU ni adalah di mana sekarang terdapat banyak simulasi digital dari segi media sosial, antaranya salah contohnya adalah WhatsApp, Facebook, IG, Instagram dan sebagainya. Jadinya golongan OKU yang kurang berkemampuan ni, diorang boleh untuk berniaga online dan sebagainya, menjalankan kerja dari rumah tanpa menggunakan tenaga yang banyak. Dan di antara sasaran yang
di antara sasaran untuk golongan OKU bagi output ni adalah golongan yang terbatas dari segi pergerakan. Bagi golongan yang OKU, bagi yang tak ada kaki ataupun tak ada tangan dan sebagainya. So mungkin ini adalah salah satu cara yang terbaik bagi diorang untuk memudahkan kerja di samping mencari pendapatan untuk keluarga.